surah An-Nas. Surah An-Nas ataupun surah Qul A'udzu Birabbin Nas yang selalu kita baca, yang merupakan surah yang terakhir di dalam Al-Quran. Seakan-akan inilah penutup bagi Al-Quran, iaitu surah An-Nas. Dan surah An-Nas ataupun Qul A'udzu Birabbin Nas ini kita kenali juga sebagai salah satu daripada surah-surah Al-Mu'awwidhat, yakni surah-surah yang mana Nabi SAW baca dan Nabi suruh kita baca bagi melindungi diri kita daripada kejahatan syaitan dan kejahatan manusia. Iaitu kalau Al-Mu'awwidhat, yakni dengan jamak 3, iaitu merangkumi Qul Huwallahu Ahad, Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas, ataupun disebut juga dengan sebagai Al-Mu'awwidhatain, 2 yang melindungi, iaitu Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Dan surah ini seperti hadis Uqbah bin Amir, di mana dia digalakkan oleh Nabi SAW untuk kita baca selepas daripada salat, di mana dia menyatakan, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra'a bil mu'awwidhat fi duburi kulli salah. Aku diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaca dengan mu'awwidhat, yakni qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas selepas daripada setiap salat. Ada hadis yang lain banyak fadilatnya, bahkan Nabi SAW dalam hadis Uqbah bin Amir menyebut tak diturun di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil seperti 3 surah ni. Seperti 3 surah ni. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, Nabi SAW menyebut bahawasanya sesiapa yang baca ni, membaca Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas salasa marrat, 3 kali. Nabi kata kepada dalam hadis Abdullah bin Khubais, Nabi kata takfika min kulli syai', ia mencukupkan engkau daripada segala-galanya. Yakni baca pada waktu pagi, hina tumsi wa hina tusbihu, ketika kamu baca pada waktu pagi, pada waktu petang, salah samarat, 3 kali, maka ia mencukupkan engkau daripada segala-galanya. Para ulama syurah hadis kata ia memelihara kita daripada kejahatan manusia dan jin. Ini terutama orang-orang yang terkena sihir, orang-orang yang terkena berbagai-bagai kejahatan orang lain, terkena ain, terkena hasad orang. Ini merupakan antara panduan Nabi SAW. Yakni pada waktu pagi dia baca sebanyak 3 kali bagi setiap surah ini, dan demikian pada waktu petang. Bahkan Nabi SAW sendiri, apabila baginda SAW sakit ataupun terkena apa-apa kesakitan, baginda SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda akan membaca dengan Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas, kemudian wa yanfus, yakni baginda tiup di tangannya, dan baginda SAW kemudian akan sapu di tempat sakit tu. Kadang-kadang orang pergi nak cari orang tolong baca jampi, mudah saja benda yang diajar oleh Nabi boleh dia amalkan. Cuma kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma ishtadda waja'u, apabila Nabi itu kuat sakitnya, kuntu aqra'u alaihi wa amsahu biyadihi raja'a barakatiha.
Bila Nabi tu sakit, tak larat dah, Aisyah kata, aku pegang tangan Nabi ni, aku baca surah tu, aku tiup di tangan Nabi, aku sapu dengan tangan Nabi. Supaya kerana mengharapkan keberkatan tangan Nabi SAW. Jadi maksudnya, ini ada perkara-perkara yang diamalkan dengan 3 surah ni. Saya buat mukadimah inilah kerana untuk kita tahu. Sekejap lagi saya akan sebut tentang apa makna bagi surah ini. Bahkan di dalam hadis yang selalu kita baca, Nabi SAW membaca 3 surah ni dan baginda sallallahu wa yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Nabi akan sapu, tiup di tangan Nabi. Nabi sebelum tidur, Nabi akan sapu apa saja yang tercapai dengan tangan baginda pada tubuh baginda. Wa yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Nabi mulakan dengan kepalanya dan wajahnya, wa ma aqbala min jasadihi, kemudian barulah seterusnya bahagian lain. Bila nak tidur dengan surah ni. Banyak kelebihan-kelebihan surah ni dan cerita Nabi SAW kena sihir, kemudian Jibril juga baca surah ni kepada Nabi SAW.